Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua sekali. Hari ini Cikgu Pijay akan menceritakan tentang isotop dan juga penggunaannya dalam kimia tingkatan 4. Okey, bab 2 ya. Okey, jom kita tengok. Okey, perhatikan di sebelah kanan anda, sebelah kiri anda. Perhatikan di sebelah kiri anda, kita akan perhatikan ada 3 jenis hidrogen. Tengok hidrogen 1, hidrogen 2 dan juga hidrogen 3. Hidrogen 1, okey, ini adalah hidrogen yang biasa. Kemudian hidrogen 2 dipanggil juga dengan nama deuterium dan juga hidrogen 3 yang dipanggil juga dengan nama tritium. Dia punya berat adalah berbeza, dia punya mass number, okey, ataupun jisim dia. Jisim dia adalah 1 untuk hidrogen 1, untuk deuterium. Hidrogen 2, mass number dia adalah 2, manakala mass number bagi tritium adalah 3. Ini dipanggil sebagai isotop. Okey, ini adalah isotop. Dia mempunyai proton yang sama. Tengok, kita ada proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeza. Neutron untuk isotop yang pertama adalah sifar. Yang kedua, hidrogen 2, deuterium ada satu neutron. Dan juga untuk tritium ada dua neutron number. Okey. Okey, atom hidrogen ini dipanggil sebagai isotop. Jadi kita perhatikan dengan lebih jelas. Isotop ialah unsur-unsur atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, protonnya adalah sama tetapi bilangan neutronnya adalah berbeza. Jadi nombor nukleon dia adalah berbeza. Okey, misalnya klorin. Okey, kita tengok klorin punya. Okey, klorin ada dua isotop iaitu klorin 35 dan juga klorin 37. Okey, kita perhatikan dalam jadual 2.4 ini. Klorin 35 ini adalah dia punya bentuk piawai, perwakilan piawai dia. Kita tengok nukleon number dia, nombor nukleon dia adalah 35 untuk klorin 35 dan nukleon number untuk klorin 37 adalah 37. Okey, bilangan protonnya adalah sama. Okey, bilangan proton dia adalah sama dan juga bilangan neutronnya adalah berbeza. Jadi nombor nukleon adalah hasil tambah daripada bilangan proton dan juga bilangan neutron. Sebab itu dia punya nombor nukleon dia adalah berbeza. Okey. Okey, so bilangan elektron bergantung kepada bilangan proton. Jadi bilangan proton adalah sama. Bilangan proton adalah sama, maka bilangan elektron juga adalah sama. Okey, tetapi tengok, kita perhatikan kita punya jisim atom relatif bagi klorin 35 dan klorin 37 pastinya berbeza sebab jisim subatomic particle ataupun subatom dia 1 nisbah 0.0005 untuk proton, neutron dan juga elektron. Jadi kalau bilangan proton dia sama, maka jisim proton dia adalah secara relatifnya adalah sama. Tetapi bilangan neutronnya berbeza, maka secara relatifnya kalau 18 gram klorin 35, sebenarnya kita ada 20 gram klorin 37. Kalau dibandingkan dengan benda yang sama lah. Okey, walaupun bilangan proton dia sama. Okey, bilangan proton dia sama tetapi dia punya jisim atom secara relatifnya bagi bilangan neutron, maka jisim atom relatif bagi kedua-dua isotop ini tidak sama kerana bilangan neutron di dalam nukleus adalah berbeza. Okey. Jom kita tengok bagaimana nak kira jisim atom relatif bagi isotop. Okey, untuk jisim atom relatif secara detailnya kita akan berbincang di bab ketiga nanti. Tetapi hari ini kita akan tengok kepada bagaimana nak kira jisim atom relatif bagi satu-satu isotop sekiranya diberi jisim atom relatif bagi atom tersebut. Okey, jom kita tengok, perhatikan contoh. Kita akan tengok contoh bagi atom klorin. Okey. Sebenarnya dalam dunia ni, secara semula jadinya kita ada lebih daripada dua isotop untuk dua atau lebih isotop bagi setiap unsur. Okey. Okey, jisim atom relatif unsur tersebut juga bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop tersebut. Kelimpahan tu maksudnya apa? Kelimpahan tu maksudnya peratusan isotop yang wujud dalam satu-satu sampel semula jadi setiap unsur tersebut.
Okay, so dia bergantung kepada dia punya pemberatan dia, mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak. Okay, nanti kita akan kirakan. Kita tengok contoh, kita akan ambil klorin 35 dan klorin 37 tadi. Okay, so kita tengok kelimpahan klorin 35 adalah 35, klorin 35 ialah 75% dan juga klorin 37 adalah 25%. Jadi bagaimana kita nak hitung jisim atom relatif bagi klorin? Okey, klorin ada dua isotop. Okey, jadi kita nak kira macam mana kita akan kira peratusan isotop bagi klorin 35, okey, iaitu 75 didarabkan dengan jisim atom relatif bagi klorin 35. Apakah jisim atom relatif bagi klorin 35? So secara relatifnya, kalau dia ada 35 nombor nukleon dia adalah 35, maka jisim dia adalah 35. Okey, nombor nukleon bagi jisim bagi atom klorin 37 ialah 37. Maka secara relatifnya jisim atom relatif bagi klorin 37 ialah 37. Tu yang dapat 37 ni. Okey, dia punya pemberatan, dia punya peratusan ialah 25%. Jadi kita akan campurkan, kita akan cari purata dia, bahagi dengan 100 lah. Okey, 75% darab dengan klorin 35 punya jisim, kemudian 25% bagi klorin 37 darab dengan jisim atom relatif bagi klorin 37, maka kita dah bagi campurkan 2, kemudian bahagi dengan 100 sebab kita nak cari purata dia semula. Kemudian kita akan dapat, kalau kira dalam kalkulator, kita akan dapat 35.5. Sebab itu jisim atom relatif bagi klorin secara sahaja, kita ambil klorin sahaja, kita tak sebut klorin 35, kita tak sebut klorin 37, kita ambil klorin secara keseluruhan ialah 35.5 sebab kita tak asingkan dia. Okey, so itu adalah jisim atom relatif bagi klorin. Okey, itu contoh satu lah. Okey, jom kita tengok apakah penggunaan isotop. Isotop ni ada banyak kegunaan, begitu juga keburukan dia. Okey, begitu juga keburukan dia. Kita tengok dengan kita tengok yang kebaikan dia lah, dia punya penggunaan secara maksimum dia. Okey, kimia telah memaksimumkan penggunaan isotop dalam pelbagai bidang. Ada banyak bidang. Sebagai contoh, nanti kita tengok arkeologi, dalam agriculture ada banyak dalam bidang perubatan juga ada. Okey, isotop digunakan untuk kelestarian hidup, itu sebabnya saintis ada. Jadi penggunaan isotop ini memberikan kesan positif dan juga kesan negatif terhadap alam sekitar dan juga masyarakat. Dia ada dua-dua. Isotop ni ada banyak kegunaan dan juga jangan lupa dia punya keburukan. Kita kena kaji kedua-duanya. Okey, jom kita tengok kegunaan isotop di antara kegunaan isotop. Okey, so kita tengok dalam bidang perubatan, kita ada Cobalt 60. Ini sebahagian saja, ada banyak lagi sebenarnya. Okey, Cobalt 60 secara amnya digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser tanpa melakukan pembedahan. Tak ada lakukan pembedahan, tapi hanya dengan menggunakan kaedah radioterapi dengan menggunakan Cobalt 60. Okey, Cobalt 60, maka dia boleh membunuh sel kanser. Okey, juga mensterilkan alat-alat perubatan menggunakan Cobalt 60. Okey, antara lain iodine 131 digunakan untuk merawat penyakit thyroid seperti hyperthyroid dan juga kanser thyroid. Okey, dalam bidang pertanian contohnya ialah fosforus 32. Dia digunakan untuk mengkaji metabolisme tumbuhan. Dalam bidang nuklear, yang ini nuklear, banyak negara nuklear menggunakan uranium 235 yang digunakan sebagai penjana kuasa nuklear untuk menjana kuasa elektrik yang membekalkan elektrik kepada negara tersebut. Kemudian kita ada dalam bidang arkeologi, kita ada karbon 14 dan juga plumbum 210. Yang ini digunakan untuk menganggarkan umur bagi artifak dan fosil dan juga untuk menetapkan umur bagi lapisan sedimen dalam tanah sehingga umur dia 80 tahun. Dia boleh kaji ini dah 80 tahun dah termandap dekat sini. Okey, itu kegunaan plumbum 210. Okey, dalam bidang industri, hidrogen 3 tadi iaitu tritium tadi kita digunakan untuk mengesan dan mengkaji kum bahan dan juga bahan buangan cair. Ini digunakan oleh syarikat-syarikat
syarikat-syarikat yang mengkaji tentang kumbahan lah. Kemudian dalam bidang kejuruteraan, natrium 24 mengesan kebocoran paip di bawah tanah. Yang ni kalau kita ada paip dekat bawah tanah, paip gas lah selalunya, jadi macam mana kita nak cari dia punya kebocoran? Takkan kita nak korek, kita nak letak sabun. Kalau dekat paip dekat rumah kita boleh letak sabun, tapi kalau dalam bawah tanah ni takkan kita nak korek, kita letak sabun dekat sepanjang paip tu. Jadi digunakan natrium 24, dimasukkan dalam satu tempat, kemudian dikeluarkan ke satu tempat, kita tengok ada kebocoran di mana-mana. Bahagian dia boleh dikesan dengan menggunakan natrium 24. Okey, jadi itu adalah di antara kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Jadi kita dah habis tentang isotop. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.